السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وخصوصا إلى شيخ ناصر الدنجوني حفظه الله تعالى، وخصوصا إلى روح الشيخ الداود الفطاني رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى روح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita sambung pada kata wa ala alihi wa ashabihi. Masih itu sambungan. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin, salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Baik, tengok terjemahan. Dan atas, dan semoga, dan semoga rahmat Allah, dan semoga rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah turun keduanya atas segala keluarganya, keluarga Sayyiduna Muhammad, atas segala keluarganya, keluarga Sayyiduna Muhammad, ataupun atas keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad. Baik, tengok semula. Dan atas, dan semoga, dan semoga rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah turun kedua-duanya atas segala keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad. atas penghulu kita Nabi Muhammad.
Baik, siapakah keluarga penghulu Nabi Muhammad di sini? Siapakah keluarga Nabi di sini? Tulis sikit. Tulis sikit. Pada kata keluarganya keluarga Nabi Muhammad. Siapakah keluarga Nabi di sini? Tulis sikit. Yang dikehendaki dengan keluarga Nabi di sini. Yang dikehendaki keluarga Nabi di sini ialah keluarga Nabi pada maqam doa. Keluarga Nabi pada maqam doa. Ialah pada maqam doa, iaitu terkena kepada sekalian orang yang beriman. Terkena kepada sekalian orang yang beriman. Jikalau orang yang beriman itu derhaka kepada Allah sekalipun. Jikalau orang yang beriman itu derhaka kepada Allah sekalipun. Dah tak? Dah. Sambung lagi. Adapun menurut pandangan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Apa pandangan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mengenai keluarga Nabi pada maqam doa? Adapun menurut pandangan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam terkena kepada sekalian orang beriman. Terkena kepada sekalian orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lain sikit tu. Dan bertakwa kepada Allah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut pandangan Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam mengenai keluarga Nabi pada maqam doa. Sambung lagi. Adapun keluarga Nabi pada maqam puji pula ialah terkena kepada sekalian orang yang bertakwa sahaja. Terkena kepada sekalian orang yang bertakwa sahaja. Okey, sambung lagi. Adapun keluarga Nabi pada bab haram makan zakat. Adapun keluarga Nabi pada bab haram makan zakat, menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah terkena kepada anak cucu Bani Hashim. Terkena kepada anak cucu Bani Hashim.
dan Bani Muttalib. Dan Bani Muttalib yang berimam. Dan tak? Sambung lagi. Adapun menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala, adapun menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala ialah terkena kepada anak cucu Bani Hashim sahaja. Terkena kepada anak cucu Bani Hashim sahaja, bukan dari anak cucu Bani Muttalib. Bukan dari anak cucu Bani Muttalib. Titik. Itu dipanggil keluarga Nabi. Adapun keluarga Nabi di sini, keluarga Nabi pada maqam doa. Terkena kepada sekalian orang yang beriman, dan jikalau orang yang beriman itu derhaka kepada Allah sekalipun, termasuk juga keluarga Nabi pada maqam doa. Mudah-mudahan termasuk kita sekali. Maka kita orang beriman. Gitu. Habis tu. Dan segala sahabatnya. Dan semoga rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah turun kedua-duanya atas segala sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad. Kalau orang mengaji ibarat, dan segala sahabat ni atah pada kata ala sayyidina, atah pada kata wa ala alihi. Kalau kita mengaji ibarat, susung semula kau, dan semoga rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah turun kedua-duanya atas gitu, segala sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad. Baik, siapakah itu sahabat? Tulis pula. Apakah itu sahabat? Sahabat-sahabat ini ialah orang yang satu zaman dengan Nabi, orang yang hidup satu zaman dengan Nabi. Satu, orang yang hidup satu zaman dengan Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, beriman dengan agama Nabi. Yang keempat, mati di dalam agama Nabi. Mati dalam agama Nabi. Baik, sambung lagi. Adapun sahabat Nabi yang hidup satu zaman dengan Nabi. Adapun sahabat Nabi yang hidup satu zaman dengan Nabi, tetapi tidak pernah melihat Nabi. Dikenali dengan al-muqadramun. Al-muqadramun. Dikenali dengan al-muqadramun. Adapun sempat bertemu
adapun sempat bertemu dengan nabi yang lain, adapun sempat bertemu dengan nabi yang lain daripada Nabi Muhammad, dikenali dengan Al-Hawariyun. Adapun sempat bertemu dengan nabi yang lain daripada Nabi Muhammad, dikenali dengan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Itu sahabat. Itu sahabat. Habis itu tu. Dan segala ikutannya. Dan semoga. Gitulah. Dan semoga rahmat Allah. Gitu. Dan salam kesejahteraan Allah. Gitu. Turun kedua-duanya atas segala ikutan Nabi Muhammad. Atas segala ikutan Nabi Muhammad. Siapa segala ikutan Nabi Muhammad? Daripada tu kalau orang mengaji ibarat dipanggil bayang. Apa bayang? Bayang ni maknanya dia nak menerangkan maksud segala ikutan Nabi. Ni kena hak ni orang mengaji ibarat kita. Orang dengar tu ada masalah lah. Dia ambil isi penting je. Hak mengaji kita ni daripada tu dipanggil bayang. Apa bayang? Bayang ni maknanya dia nak menerangkan maksud segala ikutan Nabi tu siapa? Siapa segala ikutan Nabi? Dia pun nak menerang masuk segala ikutan Nabi. Daripada anak buah. Anak buah ni makna di sini anak cucu. Daripada anak cucunya Nabi Muhammad. Anak cucunya Nabi Muhammad. Yang suci. Atau sifat pada kata anak cucu. Yang suci mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Hak ngaji kita. Yang suci mereka itu anak cucu Nabi Muhammad, suci daripada syirik. Yang suci itu sifat pada kata anak cucu Nabi Muhammad. Yang suci mereka itu tu anak cucu Nabi Muhammad, suci daripada syirik. Dipayah sikit. Habis itu. Akan rahmat. Kalau ngaji tak salatan, kalau orang mengaji i'rab jadi maf'ulul mutlaq pada kata wassalatu. Hak ni hak mengaji kitab ke apa? Akan rahmat yakni tulis. Yakni semoga rahmat Allah. Semoga rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah minta turun kedua-duanya. Minta turun kedua-duanya atas penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Minta turun kedua-duanya atas penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad
dan sahabat Nabi Muhammad dan anak cucu Nabi Muhammad, baru di kitab akan sebagai rahmat. Baru di kitab akan sebagai rahmat dan sebagai salamnya, salam kesejahteraan Allah, akan sebagai rahmat Allah dan sebagai salamnya, salam kesejahteraan Allah, yang berkekalan kedua-duanya, nya rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah, yang berkekalan kedua-duanya, nya rahmat Allah dan salam kesejahteraan Allah. Berkekalan hingga hampir hari kiamat. Takdir itu, hingga hampir hari kiamat. Berkekalan hingga hampir hari kiamat. Selesai khutbah kitab Munyatul Musalli, baru nak masuk kepada isi. Habis itu. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyaral muslimin waffaqana Allahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Tengok, wa ba'du, kemudian Syekh Daud mendatangkan pada kitab dia ni sebelum masuk kepada isi perbicaraan. Syekh Daud menyelangi dengan lafaz wa ba'du. Kemudian timbul persoalan, apa sebab Syekh Daud menyelangi kitab dia ni dengan lafaz wa ba'du? Apa sebab? Nak kata wa ba'du, setengah-setengah kitab sebut amma ba'du. Sebelum Syekh Daud masuk kepada isi perbicaraan, Syekh Daud menyelangi dengan lafaz wa ba'du dulu. Apa sebab? Tulis sikit. Tulis sikit. Nak baca derah boleh, ada masalah, dah bacalah. Kata-kata apa sebab tu baca je gitu. Boleh. Bi boring lah. Baca gitu pun tak ada isi ke apa ke. Derah habis tu. Tulis. Sebab pengarang. Sebab pengarang mendatangi lafaz wa ba'du. Sebab pengarang mendatangi lafaz wa ba'du sebelum masuk kepada isi perbicaraan, kerana meniru perbuatan Nabi ketika berkhutbah. Kerana meniru perbuatan Nabi ketika berkhutbah. Titik. Itu jawapan. Kerana meniru perbuatan Nabi ketika berkhutbah. Titik. Sambung lagi. Kata Al-Imam Nawawi. Kata Al-Imam Nawawi, sunat menengahi lafaz wa ba'du terlebih dahulu. Kata Al-Imam Nawawi, sunat menengahi lafaz wa ba'du terlebih dahulu sebelum masuk kepada isi perbicaraan. Lah kita kadang-kadang dengar orang duk ceramah sebut wa ba'du. Kadang-kadang dengar amma ba'du. Tok Khatib sebut amma ba'du. Setengah orang dikata gini peseng.
Tu imam jadi peseng gitu. Kalau ceramah kau ada sebut amma ba'du, dia jenis peseng. Jawab apa bukan jenis peseng. Jawapannya tu imam sebut amma ba'du sebelum masuk kepada isi perbicaraan kerana meniru perbuatan Nabi ketika berkhutbah. Kadang-kadang orang duk berkhutbah sebut amma ba'du tu pun. Kalau tanya dia apa sebab mungkin sebut amma ba'du, kena molek dia tanya jawab. Aku sebut amma ba'du kerana orang ramai buat gitu belaka. Tu tak tahu. Sebut amma ba'du kerana mengikut ataupun meniru perbuatan Nabi ketika berkhutbah. Gitu. Wa ba'du. Baik. Tengok terjemah. Dan adapun kemudian daripada adapun dan adapun kemudian daripada itu. Cara terjemah gini pun pelik. Duk muskil bagi orang tahu. Orang tak tahu tak muskil. Apa muskil? Wa ba'du asal terjemahannya dan kemudian daripada itu. Wa tu bagi atas, Melayu panggil dan. Ba'du bahasa Melayu panggil kemudian daripada itu. Asal terjemah wa ba'du dan kemudian daripada itu. Sepatut Syekh Daud terjemah gitu. Tetapi Syekh Daud terjemah dan adapun kemudian daripada itu. Adapun bahasa Arab panggil amma, bukan wa. Jadi timbul muskil. Apa sebab Syekh Daud kita terjemah dengan dan adapun kemudian daripada itu, sedangkan asal makna wa ba'du dan kemudian daripada itu. Apa sebab? Nak jawab guna. Jawab ikut anak dia. Ustaz, dia pengang kita. Kita orang ngaji. Kita orang ngaji kita tahu apa sebab. Wa ba'du, wa tu asal makna dan. Ba'du asal makna kemudian daripada itu. Sepatut terjemah dan kemudian daripada itu. Baru tahu. Tapi Syekh Daud terjemah dan ada pun kemudian daripada itu. Hadap muskilnya ada pun ambil mana? Itu masalah. Baik. Tulis sikit. Nak nota sikit. Betul kata wa ba'du pun tak apa. Tulis di buku tu. Buku ada tak apa. Tulis banyak tak apa. Atas kitab ni tak ada ruang. Tulis buku tu. Tulis. Buat. Apa sebab boleh gitu. Apa sebab Syekh Daud? Apa sebab Syekh Daud menterjemahkan? Apa sebab Syekh Daud menterjemahkan wa ba'du dengan dan adapun kemudian daripada itu. Sedangkan kena diderah sikit. Kalau mari seminggu sebaris, dia lambat habis. Biar seminggu, biarlah 2 baris gerak, abang sedap. Sedangkan asal maknanya dan kemudian daripada itu. Buat tanda soal. Apa sebab Syekh Daud menterjemahkan wa ba'du dengan dan ada pun kemudian daripada itu, sedangkan asal maknanya dan kemudian daripada itu? Apa sebab? Betul? Jawab dengan betul. Pakej percutian 2 hari 2 malam kita sponsor. Mana? Pulau Serah. Pulau Serah. Adakah? Apa sebab? Jawabnya boleh. Ada masalah. Apa masalah? Masalah di sini apa sebab Syekh Daud
Menterjemahkan wa ba'du dengan dan ada pun kemudian daripada itu. Tu masalah dia. Sedangkan asal maknanya dan kemudian daripada itu. Hadap muskilnya apa sebab syadau kita jemah dan ada pun kemudian daripada itu. Sedangkan asal maknanya dan kemudian daripada itu. Hak tu duduk muskil. Apa sebab? Sepatut terjemah guna. Sepatut. Sepatut dan kemudian daripada itu. Tapi hadap muskilnya apa sebab syadau kita jemah dan ada pun kemudian daripada itu. Tu duk muskil. Syadau ni tu guru ulama dokkan dia buat salah. Jawab kerana. Jawab tu. Jawab Syekh Daud. Jawabnya Syekh Daud menterjemahkan. Hawaiyak ni benda mahal belaka ni, tak yang mudah-mudah. Jawabnya Syekh Daud menterjemahkan wa ba'du dengan dan ada pun kemudian daripada itu. Dah tak? Terbaca mula dah. Syekh Daud menterjemahkan wa ba'du dengan dan ada pun kemudian daripada itu. Kerana Syekh Daud tilik. Tilik. Kenapa tilik? Perhati, pandang, tengok. Kerana Syekh Daud tilik pada huruf waw. Kerana Syekh Daud tilik pada huruf waw yang ada pada lapah wa ba'du. Guna pakai dengan waw naibah. Diguna pakai dengan waw naibah an lafzi amma. Ni payah lelaki ngaji gini. Dah tak? Tu baca. Dah khabar. Dah khabar kira dah. Waw naibah an. Ainun an lafzi amma. Dalam kurungan waw gantian daripada lapah amma. Tu dalam kurungan. Tak? Asalnya amma ba'du. Asal. Jadi buang lapah amma tukar dengan huruf wa. Jadilah wabak tu. Jadi wa di wabak tu waw gantian daripada lapah amma. Tu sebab terjemah dengan dan ada pun kemudian daripada itu juga. Walaupun asal makna dan kemudian daripada itu. Walaupun asal maknanya gitu, tetap terjemah dengan dan ada pun kemudian daripada itu. Sebab tilik huruf waw yang ada di lapah wa ba'du itu guna pakai dengan waw gantian daripada lapah amma. Tu payah senang lagu tu lah. Tuan ni berasa faham tak? Hak duk ngaji kita. Senyap tu kira faham tu mudah. Tak faham tanya. Tak tanya kira faham tu mudah. Sebab tu mengajar mana-mana kau faham lah ke? Dari tak tanya. Faham. Ke tak betul? Kalau orang tak faham tanya. Tanya, dah tak tanya. Kira faham lah. Kira apa? Senang je orang. Okey, senang je. Lepas tu mengajar mana-mana. Apa tak usah hati. Orang faham lah ke? Apa orang senyap? Faham. Orang tak faham nanya. Dah. Tak ustaz nak tanya gua ni dah reti. Ada reti tu klik soal. Dia mudah baca kitab.
Masa ustaz terang tu nampak ke tak? Nampak faham lah. Tak faham? Tak nampak soal. Sekarang ni kita bahas bab apa? Tu bahas itu. Kita sekarang bahas tentang lapah wa ba'du. Apa yang kita bahas? Bahas tentang kemuskilan Syekh Daud menterjemahkan dengan wa ba'du dengan dan ada pun kemudian daripada itu. Itu kemuskilan yang kita bahas. Sedangkan asal makna wa ba'du itu dan kemudian daripada itu. Duk muskil sebab Syekh Daud terjemah wa ba'du dengan dan ada pun. Tu ada muskil. Apa sebab? Tu perbahasan kita. Jangan lari dari perbahasan. Kita bahas apa? Bahas apa? Apa yang kita bahaskan? Bahasa apa? Yalah, bahas apa tu? Bahasa apa? Bahas tentang kemuskilan Syekh Daud menterjemahkan wa ba'du tu dengan dan ada pun. Tu dak muskil. Sebab apa dak muskil? Dah wa ba'du asal makna mana? Asal makna wa ba'du? Asal makna mana? Asal makna mana wa ba'du asal makna? Asal maknanya dan kemudian daripada itu. Hadap muskil apa sebab terjemuh dengan dan ada pun. Sedangkan asal makna dan. Itu kemuskilan kita. Jawab guna je. Mutawi dah. Kalau tak soal, tak nampak tu. Kira anggut saja. Anggut wa'i yang panggil. Faham tak sekarang? Dia ngaji kitab ni jangan syok sendiri. Sebab apa? Buat lelok faham. Jangan. Tak faham nanya selalu. Tak ngulang lain. Kalau rajin tengok YouTube ada rajin. Tak dah mana tidur je gitu je rumah. Jaga tengok habis rakaman. Kedap tahu? Dah rumah malah dah nak study. Surah pula tak soal bila nak faham. Bukan nak ngaji kitab soli pak li betul. Khatam ngaji, tak faham. Atau kitab wisyah nak ngaji bila kitab wisyah? Wisyahul afrah nak ngaji bila? Tengok ustaz, kalau kita faham tengah ngaji, dapat bila tak faham? Kalau kita tak sungguh ngaji, tak soal, tak nanya. Kita belajar kita cuba masa ustaz terang royak tu terang apa hati. Nampak tak? Boleh faham tak? Kalau kita baca semula. Kita terang baca semula. Boleh hurah tak? Boleh royak tak semula? Boleh royak semula, faham ke? Boleh baca-baca kita seorang nak royak pun tak reti, tak faham lagi tu. Hak bimbang takut orang-orang minta ngaji. Minta muzakarah. Muzakarah kali, bye. Kita baru ngaji dah biar ngaji kulit kitab dulu. Terima asas. Bukan suruh ngajar. Muzakarah dia mengaji dah. Orang buku surat 2 baru dak khatam, tak apa lah. Kulit kitab khatam dah. Khatam dah. Baca kulit kitab dah. Terima tak? Abad tak terima. Tak apa dah, tak faham. Di muzakarah ni, al-muzakaratu miftahul ilmi. Muzakarah itu anak kunci bagi terbukanya ilmu. Muzakarah ni lain dengan ngajar. Muzakarah ni royak apa hak demo duk ngaji. Hak demo faham. Nota dia dah. Tengok nota. Study mula nota. Baca semula. Faham ke tak? Kita faham setakat mana, setakat tu duduk royak. Jangan tak faham, pergi reka. Salah tu. Tu lah. Toh dalam lagu tu. Habis itu. Dan ada pun kemudian daripada itu. Kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Tulis sikit. Yakni kemudian daripada basmalah. Yakni kemudian daripada basmalah. Gapo tu basmalah? Basmalah tu lapah Bismillahirrahmanirrahim. Takut tak reti. Orang zaman tak reti. Sebasmalah tu apa basmalah? Kena molek dia tahu kalau bismillah mengerti.
Kalau basmalah tu tak didengar lagi, orang zaman ni kan erti. Kalau kita royak hamdalah tu apa hamdalah? Hamdalah itu lafaz alhamdulillah. Kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Kemudian daripada basmalah dan hamdalah. Hamdalah tu lafaz alhamdulillah. Dan salawat dan salam. Kemudian daripada waktu lah. Dan ada pun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada basmalah dan hamdalah dan selawat dan juga salam. Kemudian daripada waktu lah. Maka maka ni kalau orang mengaji, maka ni jawab bagi lafaz ada pun kalau orang mengaji. Kalau orang nak ngaji kitab betul-betul, kalau sekiranya diriwayat gini, dan ada pun kemudian daripada itu, ketahuilah oleh kamu. Diriwayat maka. Kalau kita orang ngaji kena takdir. Kalau kita retilah, kita faham kitab. Tu penting kita ngaji ni nak faham kitab. Faham ibarat, faham cakapan kitab nak faham. Sebab gapo diriwayat gitu dok gini tu nak faham belaka tu. Ni cara nak boleh melahirkan ulama. Lagu ni ngaji. Dia ngaji se. Dia bukan ngaji mata ke surat khabar. Orang zaman ni nak derah belaka. Gapo ni? Tak betul. Baca kitab jawi lama ke nak moden ngaji hang mana ni? Kalau pilihan hati. Kalau kena buat pilihan hati ke, nak ngaji kitab jawi lama ke kitab moden? Pilihan hati. Depan ustaz jawi lama lah hati kitab moden bah. Lama nak ngaji kitab jawi lama, sakit kepala je kata. Memang sakit kepala. Sebab mu mari tak mu bukannya niat dalam hatimu nak pandai. Mari nak santai-santai. Orang lepas pecing ni mana malah mikir dah. Kita zaman kerja duk ngadak laptop aja 14 tahun dah. Bukan mari pas pecing nak ngadak otak pula, ni mikir. Buang masa je ustaz. Kita pas pecing dengar orang ceramah. Nak baki semangat buat amal ibadat. Dah ngaji mana? Ngaji dah kan? Bila? Tadi kah? Tu bodoh panggil. Orang ni sebenarnya terpedaya dengan syaitan. Syaitan tu terkadang membisikkan manusia agar menggemorkan buat amal ibadat sunat. Dalam masa yang sama membisikkan manusia agar meninggalkan hak wajib. Ini orang sebenarnya termasuk di dalam golongan yang kena tipu daya syaitan. Orang zaman ni suka ngaji barang da'i. Tak suka. Kalau bab ceramah suka tak? Cerita tentang kelebihan tu, kelebihan ni suka tak? Suka. Orang ni sebenar golongan yang termasuk dalam tipu daya syaitan. Syaitan yang akan usaha membiarkan manusia ini agar tidak belajar perkara wajib. Dibahaslah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syaitan akan sedaya upaya menghasut manusia agar tidak memperdengarkan perkara-perkara yang fardu ain. Bahkan menggemorkan manusia kepada melakukan amal ibadat sunat. Ini golongan yang kena tipu daya syaitan. Dapat kita syaitan ke tak ni? Jawab diri lah. Apa soalan? Oh, ni tak soalan ni. Bak khabar sikit. Bacalah sekali. Tak lah dah nak isyak lah ni. Okay, kita baca. Ni bab panah ni. Bab ni memang saya tahu lah tanya soalan ni. Saya cakap apa lagi. Baik. Jadi, atas kita orang sekarang, untuk belajar ilmu fardu ain, orang zaman sekarang tak berapa nak gemar. Sebab apa tak gemar? Sebab ilmu fardu ain ni ilmu nak betul diri.
Kalau ilmu betul diri, sudah tentulah terkena kepada batang tubuh kita sendiri. Bila cakap pasal batang tubuh kita sendiri, memang orang nak marah. Kau tak tahu? Sebab apa kita nak marah? Mu sombong? Mu niat dalam hatimu tu, mu rasa mu pandai dah. Tambah mari nak belajar, tahu mari nak betul diri. Kalau kita niat dah, aku mari ni nak betul diri, nak betul tauhid, nak betul fiqh ibadat, nak betul tasawuf. Bila orang ngajar kena atas tubuh diri tu, itulah ilmu bermanfaat untuk kamu. Kita dah bila cakap pasal tauhid, pasal ibadat, kena atas badan tubuh sendiri nak marah ustaz pula. Ini orang sombong ni. Ustaz dah ayat nama kita, ayat secara umum. Tapi bila ustaz hurah tu kok kena atas batang diri sendiri. Benda hak ustaz hurah tu, perkara tu hak dia buat salah. Dia nak marah ustaz tu lah. Orang mana ni? Tak tahu. Ini orang sombong ni. Lepas tu pula bebek, hak tula je ngajar. Kalau tu hak tula ngajar, tanya boleh jawab, boleh tahan kira. Ni tanya dia jawab. Mula nak bebek. Tak tahu. Hak tula ustaz, bak mayang. Kalau hak tula, tanya boleh jawab, boleh tahan kira. Tanya dia jawab. Tu hak tula. Dah, hak tu hak tula. Ngajar kau bak jihad kau ustaz, nu Palestin kau. Kau sedap cerita bak jihad. Mu jihad saja mu. Bawa daim dapat lesen. Ni kata. Itu nak royak memang keras sikit nasihat ni. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali, nasihat itu mudah. Yang payah untuk menerima nasihat. InsyaAllah sambung semula pada kata fa'lamu. Soalan pada malam ni. Apa hukum bagi upah daging korban pada petugas korban? Baik. Nak tanya, daging korban ni hakikatnya hak siapa? Jawab. Kita masuk seekor lembu masuk 7 giang. Kita kata kita masuk korban. Korban ke apa? Masuk korban ke apa? Korban pitih. Berapa? 800, 600 sekian. Lepas tu korban pitih mutu untuk wikau lain daging. Hakikat masuk korban ni daging orang. Cuma mu korban pitih mu. Daging mu tu wikau orang. Termasuk sekian. Jadi kita boleh berapa? Misal kita boleh 10 kilo. 10 kilo tu atas orang masuk giang korban sunat makan sedikit. Hak lain wikau orang. Nak bagi 3 ke 5 ke itu anda. Hak afdal semakin banyak wikau orang semakin banyak dapat pahala. Soalannya dia kata upah daging korban. Setengah-setengah orang daging korban dok bagi wallet lagi. Dia lapor. Dia pun buat suku kira dah. Hak ni daging ngupah orang cara. Dia tak sebab gitu. Haram lagu tu. Tidak boleh bagi 8. Tak boleh. Korban 7 je. Tengah orang tu dah mecek dah tu kaki tu. Dah masuk gia dah tu cara tu kaki. Haram. Ni walik ekor, ni walik suk tulang. Ada tak macam gitu? Dah hak mau. Dah kita cara tadi. Dah apa? Ambil kemung ah. Dah kita nak kau daging dah pergi pasar apa? Daging orang tu kan. Sebab bodoh itu. Amal itu. Amal bebek. Dah imbau buat kerja. Pula daging. Dah benda mu Mu buat kerja atas tabarak. Suka rela. Ke mari buat kerja nak daging orang? Ke ni? Ada orang ngajuk. Pergi buat kerja, lepas tu balik bodoh ada. Apa balik ada itu? Aku panasan ke pula? Balik lagi. Lihat situ. Bodoh tu. Lebih dah imbuh boleh kilo. Dah nak banyak ni pasal lah. Nak boleh upah daging ni hak kita. Bagi molek dah 7 giang. Boleh berapa seorang? Saya kata 10 kilo seorang. Jadi
Jadi kita pakat 7 orang ni guna nak awi dak atas running. Gina hamba nak ambil sikat gi hamba ni nak awi kedema. Tu tak apa. Tu boleh. Hak kita ni hak abang boleh 10 kilo. Gini bagi hamba ni nak awi 1 kilo ke haji. Tu boleh. Hak dak alihnya daging dak bagi molek lagi bahan dah. Lagi orang lah. Dah kerana ustaz perut boleh ambil dah. Tanya tu 7 giang nak perut dah. Kerana sesat demo 7 giang ni perut tu nak ke tak dah. Kalau demo tak mau belaka, biar hamba macam nak cara. Tu betul. Jangan bodoh tak mecut dah perut tau. Biar murah dah perut. Dah, apa? 7 giang tanya ke tak lagi? Dah, ambil bahagia dia. Haram. Lagi orang lah. Ni banyak berlaku ni. Dolah kapung banyak berlaku Ngajuk sebab dia lagi. Hak terbaik, ngopoh orang buat kerja ni dengan duit. Ulama jawab, ngopoh dengan duit. Salah ni, tak mana daging. Ini tak faham. Buat daging, ngopoh dengan duit. Lagi ni berapa saya ngopoh cara lembu gini seorang RM50. Ada apa? Ataupun upah rokok buat ada. Ada upah rokok. Buku ada. Kalau kakak surah dia ngepah rokok dia gini ada kira guna ngepah apa ama kira rokok dah ada kotak dahi ada salah dah nak daging lagi gini nanti ama boleh pergi ambil dulu berapa kilo boleh ama tu rumah 5 kilo lagi tu boleh. Jadi atas kata harangnya lapo siap daging korban tak bagi molek lagi ambil sikit ajelah hak ni hak ajelah ngopah lah. Dak bagi 7 giang tak bagi dia. Lepas tu ambil sikit ekor hak ni ke boleh ujung cara dia. Tu haram. Dak apa? Lagi orang tu. Ya bagi molek tu. Kita pun tak lah seekor. Yang ni. Ni wak kira ibadat, kira ilmu, yang kira pada otak. Batu teman lagi kat korban. Malah mulut aja. Mudah-mudah gak mu budak-budak. Ada saya kata. Aku lama dah cari bab korban main nak ajar aku pula. Ni sini ayat gini. Kedok tu hakik pakai. Dekat pun nak agak. Ni ayat tu. Ngaji bab korban berat nanang. Dah guna pula orang kau lupa. Lepas tu ayah sugi yang di Dungu ni, kat Haji Sengau Udang ni. Lepas tu boleh 10 kilo. Lepas tu boleh habis 10 kilo kau lupa. Boleh hari tu haram. Di mana tempat dia korban, mesti penduduk setempat dapat merasai daging korban dia walaupun sedikit. Mudah mana kau lepas duduk di Shah Alam. Lepas tu masuk giang Dungu sebab apa? Dah kampung sini dekat Sengau Udang masuk sini Kadang-kadang dia pula kau lepas. Baik. Dapat apa lagi korban tadi? 10 kilo. Baik. Bagi sikit kepada penduduk setempat. Nak beri berapa kilo beri 5 kilo ke sini. Hak lebih tu hak aku nak makan. Adik lupa tu boleh. Kalau alihnya balik habis. Ada saya gini. Jangan laku gini. Tu Allah Subhanahu wa taala a'lam. Habis itu. Insya-Allah sambung semula. Dan untuk maklumat kita akan buat begini kitab penawar bagi hati. Jadi minggu pertama, minggu yang kedua kitab musolli. Minggu yang ketiga dan keempat kitab penawar bagi hati. Jadi kitab penawar bagi hati saya syorkan kitab jari lama. Insya-Allah hak ada dah buat hari saja, hak tak ada lagi boleh dibelilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi